Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, cikgu. cikgu. Salam cikgu. Sejahtera cikgu. Okey, semua sihat? Sihat. Cikgu. Baiklah, Alhamdulillah. Baiklah, pagi-pagi ni cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan yang baik dan dapat duduk belajar di tempat yang selesa. Jangan ada yang duduk tengah baring-baring atas katil lagi ya. Okey, yang mana ada rangkaian internet laju boleh buka kamera. Cikgu nak tengok muka anak-anak murid cikgu ni. Fatin, cantik. Sedondong kita Fatin, kala hijau. Okey, baiklah. Ingat lagi tak topik pembelajaran kita minggu lepas? Pengasasan je cikgu, pengasasan Melaka. Pasal Melaka. Ya, betul. Iaitu pengasasan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, untuk hari ini cikgu akan mengajar topik yang sama tetapi subtopik yang berbeza. Cikgu yakin pagi-pagi ni mesti ramai yang mengantuk. Jadi cikgu akan tunjukkan sebuah video. Boleh semua? Boleh Boleh, cikgu, tak sabar nak Boleh, tengok. cikgu. Baiklah, kejap ya. Cikgu kongsikan. Mana? Yang ni. Baiklah. Okey, semua dapat lihat kan? Dapat cikgu. Melaka, sebuah empire paling berpengaruh di dunia satu ketika dahulu. Menjadi tumpuan para pedagang dari timur, barat, utara dan selatan. Lokasinya yang strategik menjadikan pelabuhan Melaka sangat masyhur setanding dengan pelabuhan-pelabuhan dunia yang lain. Kekayaannya juga mendapat perhatian pelbagai pihak yang mencemburuinya. Baiklah. Berdasarkan video tadi, apa yang kamu faham? Kita nak belajar kegemilangan ke cikgu? Ya, betul Fatin. Cikgu percaya murid-murid semua pernah sampai ke Melaka kan? Pernah cikgu. Ya, pernah. Negeri Melaka merupakan tempat yang bersejarah. Kalau kita bercuti ke Melaka, mesti kita akan melawat tempat-tempat yang bersejarah di sana. Baiklah, berdasarkan video tersebut, kita akan belajar mengenai kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, objektif kita ada dua. Yang pertama ialah murid dapat menghuraikan kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka dengan menggunakan peta pemikiran, dan objektif yang kedua kita ialah murid dapat menjana idea kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka melalui projek penghasilan Fleetwood Digital. Semua jelas? Jelas cikgu. Jelas, cikgu. Bagus, dua cemerlang. Kalau jelas, mari kita mulakan pembelajaran kita. Okey, semua boleh dengar suara cikgu? Boleh cikgu. Boleh, Kita cikgu. akan mungkin masuk kepada topik pembelajaran kita pada hari ini. Okey, itu kegemilangan Melaka. Okey, sebelum tu cikgu nak semua keluarkan buku teks masing-masing. Okey, buka muka surat 74. Okey, untuk kegemilangan Melaka, akan ada dua bahagian lah yang cikgu akan terangkan. Okey, yang pertama adalah faktor kegemilangan, dan yang kedua adalah aspek kegemilangan. Okey, untuk faktor akan ada tiga, iaitu kepimpinan raja, sistem pentadbiran dan sistem perundangan. Okey, kita akan lihat faktor yang pertama, iaitu kepimpinan pemimpin. Okey, kepimpinan pemimpin ni kita boleh lihat, pemerintah Melaka pada ketika itu, iaitu para miswara, berasal daripada keturunan Raja Palembang. Okey, kalau diikutkan kepada hikayat Sulalatus Salatin, keturunan Raja Palembang ni merupakan susur-gala yang amat dihormatilah pada ketika itu. Kerana ianya mempunyai taraf kedudukan yang tertinggi. Yang kedua kita boleh lihat peranan yang unggul. Kita boleh lihat pemerintah pada ketika itu
berperananlah sebagai simbol perpaduan, ketua tentera, ketua agama Islam. Yang ketiga adalah kedaulatan dan alat kebesaran. Cikgu yakin kamu semua pernah dengar kan perkataan daulat? Pernah tak? Pernah cikgu. Kedaulatan ni bermaksud kuasa dan kewibawaan raja sebagai pemimpin. Maksudnya rakyat ini mengakui kedaulatan raja dengan memberikan taat setia yang sepenuhnya dan tidak boleh menderhaka kepada raja. Dan untuk alat kebesaran kita boleh lihat seperti cap mohor, nobat dan keris. Selalunya kamu tengok raja-raja ni gunakan alat kebesaran ni dalam upacara apa? Perkahwinan. Ya, betul. Perkahwinan, upacara pertabalan dan kemangkatan. Yang keempat adalah kewibawaan. Maksudnya raja ini mempunyai ciri kepimpinan lah. Seperti adil dan memerintah berdasarkan hukum kanun Melaka. Yang kedua kita lihat iaitu sistem pentadbiran. Sistem pentadbiran ni bermaksud sistem pemerintahan lah. Iaitu pentadbiran Melaka berasaskan kepada sistem pembesar 4 lipatan. Hal ini bermaksud raja ini dibantu oleh pembesar berempat, pembesar berlapan, pembesar 16 dan pembesar 32. Pembesar ini merupakan pentadbir kerajaan pada peringkat pusat, jajahan, daerah, mukim dan kampung. Seterusnya kita lihat kepada faktor yang ketiga iaitu sistem perundangan. Yang pertama adalah hukum kanun Melaka. Hukum kanun Melaka ini ditulis semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. Dia berfungsi untuk memastikan keamanan dan kemakmuran Melaka lah pada ketika itu. Hukum kanun Melaka mengandungi 44 pasal berkaitan dengan hak keistimewaan, tanggungjawab raja dan pembesar. Yang kedua adalah Undang-Undang Laut Melaka. Seperti yang kita ketahui, Melaka ni kan terkenal dengan kegiatan perdagangan dan pelayaran. Jadi ada undang-undang yang digubahlah dan dirangka untuk memastikan aktiviti perdagangan dan pelayaran Melaka pada ketika itu berjalan dengan lancar. Kita boleh lihat undang-undang tersebut mengandungi 25 pasal berkaitan dengan peraturan laut, tertib berniaga dan tata cara jual beli, tanggungjawab nakoda, anak kapal, kiwi dan syah bandar. Yang ketiga adalah Undang-Undang Adat, iaitu Adat Temenggung yang diasaskan oleh Datuk Ketemenggungan. Undang-Undang Adat ni dia berkaitan dengan perkahwinan, pewarisan harta dan pewarisan tahta. Kita boleh lihat berkaitan dengan sistem penggantian sultan. Maksudnya tahta kerajaan ni akan diwarisi lah oleh anak lelaki yang sulung. Terusnya kita lihat kepada sistem pentadbiran. Ini merupakan tugas pembesar lah yang diketuai oleh sultan. Yang dibantu oleh pembesar berempat. Pembesar berempat ni merupakan menjadi tonggak utama lah dalam sistem pentadbiran. Yang terdiri daripada bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan laksamana. Untuk tugas-tugas ni nanti kamu boleh baca sendiri. Sekarang kita akan masuk pula kepada aspek kegemilangan. Kita nak lihat di mana hebatnya Melaka ni dan di mana gemilangnya Melaka ni. Kita boleh lihat yang pertama iaitu pembentukan empayar. Yang pertama adalah penaklukan. Penaklukan dilakukan untuk menjaminlah keamanan dan keselamatan rakyat pada ketika itu. Misalnya kita boleh lihat Melaka ini menakluklah beberapa kawasan taklukan seperti Pahang, Terengganu, Kelantan, Burwas dan Kuala Linggi. Yang kedua adalah perkahwinan. Kita boleh lihat perkahwinan antara Sultan Melaka lah dengan puteri kerabat diraja yang lain. Melalui perkahwinan ni, hubungan persahabatan dan kekeluargaan antara kerajaan Melaka dengan kerajaan lain tu bertambah erat. Yang ketiga adalah naungan. Naungan ni bermaksud terdapatlah pemerintah kerajaan lain yang rela bernaung di bawah pentadbiran kerajaan Melaka. Kita boleh lihat antara kerajaan tersebut ada seperti Lingga, Patani dan Kedah. Untuk kepentingannya kita boleh lihat yang pertama meluaskan empayar, menerima hadiah emas, asimilasi budaya dan penyebaran agama. Yang kedua adalah pusat penyebaran agama Islam. Bagaimana Melaka ini menyebarkan agama Islam? Yang pertama adalah pengislaman pemerintah. Kita boleh lihat pengislaman Sultan Iskandar Shah pada tahun 1414 yang diikuti oleh rakyat dan pembesar yang lain. Yang kedua adalah perkahwinan. Kita boleh lihat
perkahwinan antara puteri Sultan Mansur Shah dengan putera Raja Siap. Dan yang ketiga adalah peranan ulama dan mubalik. Maksud di sini pemerintah Melaka ni menghantar ulama dan mubalik ini ke seluruh kawasan pengaruhnya. Dan yang keempat adalah perluasan kuasa, dan kita boleh lihat kawasan jajahan dan taklukan Melaka ini memeluk Islam sebagai tanda taat setia kepada pemerintah Melaka. Yang kedua kita lihat kesan penyebaran. Yang pertama menjadi tumpuan ulama dan para pendakwah. Yang kedua adalah tempat pembelajaran. Kita boleh lihat munculnya institusi seperti madrasah dan surau. Madrasah dan masjid, surau untuk mempelajari Al-Quran dan ilmu tasawuf. Yang ketiga adalah persuratan. Kita boleh lihat karya sastra seperti Hikayat Muhammad Ali Hanafiah dan Hikayat Amir Hamzah. Dan yang keempat adalah pemerintahan dan pentadbiran. Aspek yang ketiga adalah pusat perdagangan. Kita boleh lihat kedudukan Melaka yang strategik, iaitu terletak di laluan antara China dan India. Kedudukan yang strategik ini menyebabkan Melaka ini menjadi tumpuan para pedagang daripada dalam dan luar negara. Yang kedua adalah pusat pengumpulan dan pengedaran barang. Kita boleh lihat barang yang diedar dan dikumpul kepada pedagang luar adalah seperti emas dan timah. Manakala barang yang dibawa masuk adalah seperti benang emas, kain pelekat, batu lima dan tembikar. Yang ketiga, Melaka ini dikunjungi oleh pedagang luar. Kita boleh lihat Arab, Cina dan Gujarat ini merupakan antara pedagang luar yang paling ramai yang mengunjungi Melaka. Yang keempat adalah pusat perkapalan. Pusat perkapalan ni terdiri daripada pelbagai jenis kapal lah yang berlabuh di Melaka. Kita boleh lihat kapal yang kecil dan kapal yang besar. Untuk jenis-jenis kapal tu kamu boleh baca sendiri dalam buku teks. Yang keempat, aspek yang keempat adalah pengurusan perdagangan. Kita boleh lihat peranan yang dimainkan oleh Shah Bandar yang berperanan untuk menguruskan perdagangan. Yang kedua adalah cukai perdagangan. Cukai di Melaka terdiri daripada dua, iaitu cukai rasmi dan cukai tidak rasmi. Cukai rasmi ni iaitu cukai import lah yang dikenali sebagai panduan. Manakala cukai tidak rasmi ini dia adalah bentuk hadiah. Dan untuk mata wang dijalankan dalam dua bentuk, iaitu dengan menggunakan mata wang dan pertukaran barang. Dan yang keempat, kita lihat orang laut. Kita tahu yang orang laut ni kan dia memberi taat setialah kepada raja. Dia berperanan menjadi pelayar dan penunjuk arah lah yang cekap kepada para pedagang. Dan dia juga bertanggungjawablah sebagai tentera untuk menjamin keselamatan pedagang lah di perairan Melaka. Dan akhir sekali adalah kemudahan pelabuhan. Jadi cikgu dah terang dah panjang lebar, jadi cikgu nak seorang bacakan kemudahan pelabuhan yang terdapat di Melaka. Boleh tak seorang? Saya cikgu. Ya. Gudang tempat menyimpan barang, kemudahan pengangkutan, kemudahan bekalan makanan dan minuman. Ya, terima kasih Syahrul. Sekarang kita akan beralihlah kepada aspek yang terakhir, iaitu hubungan luar. Kita boleh lihat hubungan antara Melaka dengan kerajaan Melayu lain, iaitu Pasai, Damak, Majapahit dan Makassar. Kita boleh lihat mereka ni berkongsi pendapat, berbincang hal ehwal istana, dasar perdagangan dan penyebaran Islam. Untuk hubungan Melaka dengan kerajaan luar, kita boleh lihat seperti China, Siam, Rukyu dan lain-lain. Mereka menjalankan hubungan diplomatik, persahabatan dan perdagangan. Jadi cikgu nak tanya melalui penerangan cikgu yang panjang lebar tadi tu, kamu semua faham ke? Faham cikgu. Cikgu nak seorang. Dizah lah. Boleh Dizah, Hadizah sebutkan dekat cikgu sistem perundangan yang terdapat di Melaka. Adakah Hadizah? Ada sesiapa boleh bantu Hadizah tak? Saya cuba cikgu. Ya, Atika. Boleh. Yang pertama, Hukum Kanun Melaka. Yang kedua, Undang-Undang Laut Melaka. Lepas tu yang ketiga, Undang-Undang Adat. Betul tak cikgu? Ya, betul. Sebenarnya cikgu nak lagi seorang lah. Boleh cikgu nak kamu sebutkan aspek-aspek kegemilangan Melaka yang cikgu dah terangkan tadi. Cikgu nak Iman lah, Iman. Ya cikgu. 5 aspek ya? Ya Iman. Aspek yang pertama adalah Melaka sebagai sebuah empayar yang luas. Yang kedua adalah aspek Melaka sebagai pusat penyebaran agama Islam. Yang ketiga sebagai pusat perdagangan. Yang keempat sebagai hubungan luar.
Dan akhir sekali kegemilangannya boleh dilihat melalui aspek pengurusan perdagangan. Okey, nampaknya kamu semua dah faham dengan topik yang cikgu ajarkan. Jadi sekarang ni kita akan beralihlah kepada aktiviti yang seterusnya. Baiklah, kita akan ke aktiviti yang pertama iaitu peta minda. Berdasarkan objektif pertama kita iaitu murid-murid dapat menguraikan kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka dengan menggunakan peta pemikiran. Okey, baiklah. Okey, langkah pelaksanaan, murid akan dibahagikan kepada 2 kumpulan. Murid diminta membuat peta pemikiran berdasarkan tajuk dan tajuk yang pertama ialah faktor kegemilangan. Tajuk yang kedua ialah aspek kegemilangan dan kamu diberi masa 5 minit sahaja untuk menyiapkan peta minda tersebut. Pemilihan tajuk melalui aplikasi spinning wheel. Dan peta pemikiran menggunakan aplikasi Mindomo. Cikgu telah hantar di link WhatsApp. Jadi kamu masuk dan hanya buat peta tersebut. Semua jelas? Jelas cikgu? Jelas cikgu. Soalan untuk tanya? Tiada cikgu. Tiada cikgu. Baiklah. Next. Okey, cikgu sudah bentukkan kumpulan. Jadi kamu ikut kumpulan yang cikgu tetapkan. Cikgu tak mahu kamu duduk dalam kelompok yang sama sahaja. Okey, kumpulan 1 diketuai oleh Iman. Boleh Iman? Boleh cikgu. Untuk kumpulan yang kedua, Fatin jadi ketua. Boleh Fatin? Boleh cikgu. Okey, semua jelas? Jelas cikgu. Kalau jelaskan, siapa yang nak mula dahulu untuk putarkan? Kumpulan saya lah cikgu. Okey, kumpulan Iman dulu. Kejap ya, cikgu cari mana dia. Okey. Nampak? Nampak cikgu? Kita putarkan. Kumpulan Iman dulu kan? Betul cikgu, kumpulan saya. Jadi kumpulan Iman dapat aspek. Boleh Iman? Catat aspek. Dan kumpulan Fatin kalau kuning dapat faktor. Boleh Boleh Fatin? cikgu. Okey. Baiklah. Cikgu akan berikan kamu masa 5 minit sahaja dan boleh start buat peta pemikiran sekarang. Okey, kalau ada soalan untuk kamu ajukan, boleh tanya kat cikgu ya. Cikgu dah siap. Okey, Fatin faktor. Okey, kita kumpulan Iman siap lagi tak Iman? Belum cikgu, sekejap. Okey, tak apa kita bagi masa kejap ya dekat kumpulan Iman. Boleh cikgu. Okey. Okey cikgu. Siap. Okey, kejap ya cikgu buka WhatsApp untuk lihat link yang kamu hantarkan. Okey, kita start dengan kumpulan Fatin iaitu faktor kegemilangan Melaka. Okey, boleh nampak? Nampak cikgu. Okey, cikgu suka dengan peta minda yang dihasilkan oleh kumpulan Fatin kerana menggunakan warna-warna yang menarik. Cikgu buka saja. Wow, ceria peta pemikiran daripada kumpulan Fatin. Bagus. Terima kasih Okey. cikgu. Ya, faktor kegemilangan betul ada 3 iaitu kepimpinan raja, sistem pentadbiran, sistem perundangan. Dan kepimpinan raja dibahagikan kepada keturunan Raja Palembang, peranan yang unggul, daulat dan alat kebesaran, kewibawaan. Okey, yang kedua adalah sistem pentadbiran terbahagi kepada 2 iaitu sistem pembesar 4 lipatan dan tugas pembesar. Okey, dan untuk sistem pembesar 4 lipatan kamu kena ingat apa? Kena ingat 3 segi. Ya cikgu. Yes. Sultan dibantu pembesar 4 lipatan dan pembesar ber-8. Okey, bagus. Dan untuk tugas pembesar, menjaga keamanan, mengutip cukai, membekalkan tenaga tentera.
Okey, bagus. Okey, yang ni kamu boleh rujuk buku teks muka surat 76. Untuk sistem perundangan ada 3 iaitu Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka dan Undang-undang adat. Okey, baiklah, bagus. Okey, untuk rumusan faktor keseluruhan. Okey, hasil yang kerja yang dilakukan bagus, isi-isi yang diberikan untuk kumpulan Fatin sangat jelas. Okey, tahniah untuk kumpulan ni. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Sekejap cikgu stop sharing. Dan kita ke kumpulan yang kedua iaitu aspek. Kumpulan iman kan? Ya, cikgu. Okey, nampak kan? Baiklah, cikgu suka dengan peta minda daripada kumpulan iman. Sangat berwarna-warni. Okey, untuk kumpulan ni, dia menggunakan peta minda yang berlainan daripada faktor tadi. Iaitu kamu tengok aspek kegemilangan ada 4. Iaitu empayar yang luas, pusat penyebaran agama Islam, pengurusan perdagangan dan pusat perdagangan. Betul? Okey. Empayar yang luas terbahagi kepada 2 iaitu penaklukan perkahwinan. Lagi satu boleh tambah untuk kumpulan iman iaitu naungan. Okey, kamu tertinggal 1. Okey, baiklah, bagus. Nanti saya betulkan, cikgu. Okey, baiklah. Untuk pusat penyebaran agama Islam terbahagi kepada 2 iaitu peranan ulama dan perdagangan. Okey, isi-isi dan huraian yang diberikan juga ada, kamu rujuk buku teks atau internet kan? Okey. Yang ketiga ialah pusat perdagangan terbahagi kepada 2, kedudukan strategik dan pusat perkapalan. Okey, huraian dia laluan antara India dan China dikunjungi oleh dalam dan luar negara. Okey, yang terakhir ialah pengurusan perdagangan. Itu syah bandar dan cukai perdagangan. Dan kamu boleh tambah ada lagi 3 iaitu mata wang, orang laut dan kemudahan pelabuhan. Cikgu faham yang ni tak cukup masa kan? Jadi kamu letak apa yang kamu faham. Baiklah, tanya untuk kumpulan iman, isi-isi penting ada dan sangat jelas huraiannya. Kita telah habis untuk aktiviti yang pertama. Jadi kamu faham tak untuk penerangan-penerangan cikgu yang tadi? Jelas? Jelas cikgu. Jelas, cikgu. Okey, baiklah. Sekarang ni kita akan beralih kepada aktiviti kita yang kedua, iaitu projek penghasilan Flipbook Digital Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, kamu semua dah tengok ke video yang cikgu hantar dekat grup yang berkaitan dengan cara-cara untuk menghasilkan Flipbook Digital? Sudah cikgu. Sudah, Okey, bagus. Okey, jadi hari ni kita akan buat projek penghasilan Flipbook digital. Okey, cikgu akan menetapkanlah matlamat untuk projek kamu ni. Okey, matlamat penghasilan Flipbook digital kamu adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat dan umumlah berkaitan dengan kegemilangan dan kehebatan Melaka pada ketika dahulu. Okey, jadi sebelum tu cikgu nak tanya, kamu semua tahu tak Flipbook digital ni macam mana? Semua tahu tak? Tak Tak tahu. tahu. Flipbook digital ni kan dia macam buku. Dia boleh dibuka dan diserahkan macam buku sebenar. Selalunya kalau kamu hasilkan folio dan buku scrap kan? Yang Flipbook digital ni dia berbeza kerana dia dilakukan secara atas talian lah, iaitu dengan menggunakan aplikasi tertentu seperti yang cikgu dah tunjukkan dalam video tersebut. Jadi semua dah bersediakah untuk tugasan projek kamu? Sudah cikgu. Sudah, cikgu. Okey, bagus. Jadi sekarang cikgu akan bacalah arahan pelaksanaan dan rubrik penghasilan untuk projek Flipbook digital kamu. Okey, arahan yang pertama. Flipbook yang kamu hasilkan tidak boleh lebih daripada 10 halaman. Yang kedua adalah cikgu nak kamu bentuk 2 kumpulan. Iaitu 1 kumpulan 5 orang. Jadi cikgu nak tanya, kamu nak cikgu tentukan sendiri ataupun kamu yang tentukan? Cikgu lah tentukan. Kalau kamu nak cikgu tentukan, cikgu nak kamu bentuk kumpulan yang samalah. Yang macam untuk aktiviti peta minda tadi. Boleh? Boleh cikgu.
Okey, jadi setiap kumpulan akan diberikan tajuk soalan yang terdiri daripada 2 soalan. Okey, kamu jangan risau, soalan ni senang saja, okey, berdasarkan penerangan cikgu tadi. Okey, dan proses penghasilan adalah 20 minit. Okay, cikgu yakin masa yang diberikan adalah cukup sebab kamu kan ramai kan, kamu secara berkumpulan. Okay, jadi tak ada masalah lah untuk kamu hasilkan flipbook kamu dalam masa yang diberikan. Okay, cikgu nak kamu letaklah nama tajuk flipbook kamu lah. Okay, yang bersesuaian lah okay, dengan topik pelajaran kita. Dan kamu letaklah okay, nama kumpulan kamu. Terusnya kandungan topik dalam flipbook kamu tu mestilah berdasarkan kepada soalan yang cikgu akan berikan sebentar lagi. Okay, cikgu nak kamu gunalah kreativiti masing-masing. Okay, kamu nak letak audio ke, gambar ke. Sebab nanti okay, selepas projek kamu selesai, okay, cikgu akan muat naik okay, kamu punya flipbook ni ke dalam laman web. Okay, jadi kamu hasil lah. Okay. Kamu punya flipbook ni okay, dengan lebih menarik. Okay, setelah selesai cikgu nak wakil kumpulan okay, bentangkan. Dan semasa proses berbentangan, okay, wakil kumpulan perlulah menerangkan aspek-aspek yang berikut. Okay, yang pertama, okay, nama flipbook masing-masing. Okay, yang kedua adalah instrumen yang digunakan. Okay, kamu guna aplikasi apa okay, untuk buat flipbook kamu. Dan yang ketiga adalah kandungan okay, dalam flipbook kamu. Okay, topik apa yang kamu letak okay, berdasarkan tajuk yang kamu peroleh. Dan yang terakhir adalah faedah yang kamu peroleh okay, melalui aktiviti berkumpulan. Okay, semua faham tak? Boleh faham tak? Faham cikgu? Faham cikgu. Okey, sekarang ni kita akan pergilah kepada soalan kamu. Okey. Tadi kumpulan pertama, kumpulan siapa? Iman kan? Ya. Okey, soalan kamu. Okey, pada abad ke-15 Masihi, okey, Melaka telah berjaya mencapai kejayaan yang lebih besar kesan daripada kegiatan perdagangan yang semakin berkembang pesat. Okey, benarkah kegemilangan pelabuhan Kerajaan Melayu Melaka pada abad ke-15 menjadikan Melaka terkenal di seluruh dunia? Okey, cikgu nak kumpulan Iman bincanglah. Okey, Iman bincanglah dengan kumpulan Iman. Kalau tak faham, boleh tanya cikgu. Okey, kita bergerak kepada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Bagaimana pelabuhan Melaka ini dapat mengekalkan reputasinya sebagai pelabuhan yang terbaik? Dan cikgu nak kamu hasilkan lakaran pelbagai jenis kapal dagang di Pelabuhan Melaka. Okey, untuk soalan dua ni dia macam mudah difahami lah kan soalan dia. Kamu kena beritahu bagaimana Pelabuhan Melaka ini dapat kekalkan reputasinya dan cikgu nak kamu hasilkanlah lakaran yang tadi cikgu dah terangkan kan. Ada kapal yang kecil dan kapal yang besar. Okey, kamu semua faham tak? Boleh faham tak? Faham cikgu. Okey, kalau kamu dah faham, cikgu akan beri masalah kepada kamu. Cikgu akan set masa kepada kamu. Okey, kamu boleh mula daripada sekarang. Okey cikgu. Okey, cikgu nak setiap ahli kumpulan tu okey, ambil peranan dan tugas masing-masing. Cikgu tak nak seorang saja yang buat ya. Okey, kamu kan ada 5 orang kan. Mungkin seorang boleh buat pengenalan, seorang boleh buat isi yang pertama, isi yang kedua dan rumusan. Okey, kamu bincanglah okey antara kamu, rujuklah okey laman web ke, Google, YouTube dan buku teks. Okey. Okey, berdasarkan tajuk yang kamu peroleh ni kamu masukkanlah ke dalam flipbook kamu. Okey, jangan lupa letak pengenalan dan rumusan. Okey, semua dah siap sebab masa tinggal lagi lebih kurang seminit. Okey cikgu, kejap cikgu. Sikit lagi. Okey, masa dah tamat. Okey, semua dah siap ke? Semua dah lengkapkan maklumat dekat flipbook masing-masing?
Okey, kita mula dengan kumpulan 2 dululah. Okey, sekejap ya. Okay, kita akan lihat sepintas lalu terlebih dahulu hasil feedback daripada kawan kamu. Okay, sekejap cikgu share. Okey, kumpulan 2. Okey, boleh mulakan perbentangan kamu. Saya cikgu Nah. Ya, boleh. Okey, Assalamualaikum. Saya wakil kumpulan Jebat. Waalaikumsalam. Kami ni telah membuat feedbook digital yang diberi tajuk The Glory of Melaka. Feedbook yang kami hasilkan ni adalah bermatlamat untuk diperkenalkan kepada semua generasi berdasarkan kepada tajuk yang kami perolehi. Feedbook yang kami hasilkan ni adalah berkaitan bagaimana Pelabuhan Melaka ini dapat mengekalkan reputasinya sebagai pelabuhan yang terbaik, dan kami juga telah membuat lakaran pelbagai jenis kapal dagang di Pelabuhan Melaka. Untuk isi kandungannya akan diterangkan sebentar lagi. Okey, untuk instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan projek ni, kami bersepakat untuk menggunakan aplikasi Canva untuk hasilkan feedbook ini. Kami telah merujuk melalui buku teks, laman web yang berkaitan dengan tajuk kami. Kandungan dalam feedbook kami ni berdasarkan soalan, kandungan yang terdapat dalam feedbook kami ialah terdapat 4 bahagian. Boleh rujuk di skrin ya. Untuk pengenalan, kami terangkan kegemilangan dan bagaimana tertubuhnya Melaka. Untuk yang kedua ialah bagaimana Melaka ni dapat mengekalkan reputasinya sebagai pelabuhan terbaik, iaitu yang pertama, kedudukan geografi yang strategik, peranan dan pengaruh agama, pemimpin yang berwibawa dan sebagainya yang tertera di skrin. Untuk bahagian lakaran pelbagai jenis kapal dagang di Pelabuhan Melaka, kami membuat lakaran mengenai pelbagai jenis kapal yang digunakan. Seperti yang kami pelajari tadi, kapal dagang ada 2, iaitu kapal besar dan kapal kecil. Untuk feedbook ni, kami hasilkan lakaran kapal lancang, kapal gurap, penjajak dan kakap. Jadi bagi feedbook kami ni membuktikan Pelabuhan Melaka ni dapat mengekalkan reputasinya sebagai pelabuhan yang terbaik kerana terdapatnya aspek-aspek berikut yang telah kami terangkan tadi. Cikgu, faedah pun kena terangkan juga ke cikgu? Ya, kena. Okey, melalui projek yang dihasilkan ni, kami sekumpulan ni dapat memahami mengenai bagaimana Melaka menjadi pelabuhan terbaik pada abad ke-15 melalui feedbook ini. Walaupun dilakukan secara atas talian, kami mampu bersama sehingga dapat menyelesaikan tugasan yang diberi. Harapan kami melalui penghasilan feedbook ni lah dapat memberikan maklumat kepada generasi, terutamanya kepada pelajar yang akan belajar topik ini. Terima kasih cikgu. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya kita pergilah kepada kumpulan yang pertama. Okey, sekejap ya cikgu nak share. Okey, kita akan tengok sepintas lalulah hasil feedbook digital kawan kamu. Okey, kumpulan pertama boleh mulakan perbentangan. Okey, wakil kumpulan. Okey, baik. Selamat sejahtera kepada cikgu dan rakan-rakan. Saya merupakan wakil kumpulan 1, iaitu kumpulan bendahara. Baik, kumpulan kami akan menghasilkan flipbook digital yang diberi tajuk Introduce to the World Melaka. Seperti yang cikgu beritahu tadi, flipbook yang kami hasilkan bermatlamat untuk diperkenalkan kepada masyarakat. Jadi berdasarkan kepada tajuk yang kami peroleh, flipbook yang kami hasilkan ini akan menjurus kepada kegemilangan pelabuhan kerajaan Melayu pada abad ke-15 yang membuktikan Melaka ini terkenal di seluruh dunia. Jadi untuk isi kandungannya akan terbentang dalam skrin ini. Baik, seterusnya instrumen yang kami gunakan dalam penghasilan projek ini ialah kami sekumpulan telah berbincang bersama dan kami bersepakat untuk menggunakan aplikasi Canva menghasilkan flipbook digital kami. Kami juga membuat rujukan melalui buku teks, laman web dan juga YouTube berkaitan dengan tajuk kami. Baiklah, sekarang melihat kepada kandungan flipbook kami, iaitu yang pertama, berdasarkan
soalan yang kami peroleh, kandungan terdapat dalam flipbook kami ialah terdapat 5 bahagian yang seperti yang putra di skrin. Untuk pengenalan, seperti biasa kami berikan secara ringkas bagaimana Melaka dapat mencapai kegemilangan dan bagaimana tertubuhnya Melaka ini. Untuk yang kedua pula, faktor-faktor kegemilangan Melaka iaitu terdapat 3 faktor. Yang pertama, kepimpinan raja. Yang kedua, sistem pentadbiran dan yang ketiga, sistem perhubungan. Dalam kepimpinan raja ini, keturunan raja, peranan raja yang unggul dan banyak lagi adalah sangat penting yang menyumbang kepada faktor kegemilangan Melaka. Faktor yang kedua, sistem pentadbiran yang mana sistem pembesar 4 lipatan dan tugas pembesar adalah sangat penting. Dan yang ketiga ialah sistem perundangan. Sistem perundangan ini telah diperkenalkan untuk melonjakkan lagi Kesultanan Melayu Melaka ke arah kegemilangannya. Seterusnya, bahagian kedua kami telah memasukkan kemudahan-kemudahan di Pelabuhan Melaka seperti kemudahan membaiki kapal, menyediakan rumah persinggahan dan gudang untuk menyimpan barang. Dan yang ketiga pula ialah peranan pemerintah dalam menarik pedagang luar yang menjadikan Pelabuhan Melaka ini terkenal di seluruh dunia. Maksudnya di sini, melalui isi kandungan flipbook kami ini telah membuktikan kegemilangan Pelabuhan Melaka terkenal di seluruh dunia kerana faktor-faktor seperti pemimpin, pentadbiran dan perundangan. Selain itu, kemudahan-kemudahan yang terdapat di pelabuhan ini juga membuktikan Melaka ini hebatlah dan terkenal. Dan peranan pemerintah sangat memainkan peranan penting dalam menarik pedagang yang luar. Seterusnya, faedah atau harapan yang kami peroleh melalui projek menghasilkan flipbook digital ini, kami sekumpulan dapat mengukuhkan pemahaman kami mengenai kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka iaitu melalui penghasilan flipbook ini. Kami dapat bekerjasama dalam satu kumpulan untuk menyelesaikan tajuk yang diberikan. Jadi, kami berharap melalui penghasilan flipbook ini, kami dapat memberikan maklumat kepada rakan-rakan dan masyarakat mengenai warisan sejarah negeri Melaka yang perlu dijaga dan dipelihara. Setakat itu saja dari kumpulan kami, Cikgu. Sekian, terima kasih. Okey, baiklah. Okey, Cikgu nak ucapkan tahniah kepada kedua-dua kumpulan. Kerana penghasilan flipbook kamu tu sangat menarik dan cikgu tak jangka yang kamu boleh buat hasil flipbook yang bagi cikgu sangat menarik lah. Dan sekarang ni cikgu akan berikanlah sedikit maklum balas dan penambahbaikan kepada tugasan projek kamu. Kita akan mula terlebih dahulu kepada kumpulan yang pertama, itu Introduce to the World Melaka. Untuk kumpulan pertama, hasil flipbook kamu sangat menarik dan bermaklumat. Semua maklumat yang berdasarkan tajuk tu kamu masukkan. Dan dari segi kreativiti, kamu ada masukkan audio. Jadi melalui audio tersebut dapatlah menarik perhatian, perhatian audiens. Sambil baca tu bolehlah sambil dengar. Dan seterusnya untuk kekemasan, cikgu tengok isi kandungan kamu letak. Dari segi tulisan pun cikgu tengok jelas. Dan ada sikit penambahbaikan. Mungkin untuk gambar dalam flipbook kamu tu mungkin kamu boleh tambah lagi gambar yang berkaitan Melaka. Barulah flipbook kamu ni nampak yang bertemakan kegemilangan Melaka. Kita beralih pula kepada kumpulan 2 iaitu flipbook The Glory of Melaka. Hasil flipbook kamu sangat menarik dan kreatif lah. Semua isi yang semua isi berdasar kod soalan kamu masukkan. Kamu juga masukkan audio. Jadi dapat menariklah perhatian audiens lah. Untuk baca kamu punya flipbook kan sambil dengar lagu. Dan untuk isi kandungan, cikgu tengok bahagian lakaran tersebut mungkin kamu boleh tambah baik. Kan ada dua jenis kan, kapal dagang, kapal besar dan kapal kecil. Mungkin nanti kamu boleh bahagikan yang mana satu kapal besar, yang mana satu kapal yang kecil untuk bagi orang faham. Dan secara keseluruhannya untuk hasil flipbook kamu sangat menarik. Cikgu nak ucapkan tahniah. Dan cikgu akan bagi masa kat kamu sampai hujung minggu ni lah. Untuk kamu membuat penambahbaikan lah dekat kamu punya hasil flipbook, dan cikgu nak nanti kamu hantar semula dekat kumpulan WhatsApp kita. Boleh ke semua? Boleh, cikgu. Bagus. Boleh, Cikgu, boleh.
Okey, jadi sekarang ni kita akan beralihlah kepada aktiviti yang seterusnya. Baiklah, seronok tak tadi? Kita ada buat peta minda dan flipbook. Seronok. Ya, baiklah. Kita sudah hampir ke penghujung kelas. Jadi untuk mengukuhkan lagi kefahaman kamu, cikgu akan berikan kuis di aplikasi Quizless. Jangan risau. Kuis ini berdasarkan apa yang kita belajar sebentar tadi. Okey. Okey, cikgu sudah berikan pautan link. Kamu boleh masuk tak lagi? Dan bawa masuk kod yang cikgu hantarkan. Siap cikgu. Okey. Cikgu tunggu. Boleh dah cikgu. Okey. Ada soalan tak dekat situ? Ada. Okey, kamu jawab. Nanti dekat sini akan paparkan nama kamu. Okey, kamu jawab dan baca dengan baik ya. Okey. Baiklah, Fatin masih carta di atas dan di bawahnya ialah Iman Akilah. Okey, kamu ada 12 soalan yang perlu dijawab. Okey, nampaknya Iman Akilah hampir mengejar Fatin. Cepat. Okey, yang mana dah habis jawab tu, tunggu sekejap ya, kita tunggu rakan yang lain. Boleh semua? Fokus dengan soalan. Ya, ada kawan kamu yang belum siap, kamu tunggu kejap ya. Baiklah, semua sudah habis menjawab. Jadi kita lihat skor masing-masing. Baiklah, semua nampak kan? Okey. Baiklah, semua sudah habis menjawab. Cikgu akan paparkan markah penilaian kamu semua. Tahniah kepada Iman Akilah kerana berjaya mendapat skor yang tertinggi iaitu 10/12. Hanya salah 2 soalan sahaja. Seterusnya, Syakirah dan Fatin yang menduduki tempat kedua iaitu 9/12. Kamu hanya salah 3 soalan sahaja. Dan untuk yang lain, teruskan usaha lagi. Cikgu lihat semua mendapat skor yang baik. Tahniah diucapkan. Jangan lupa buat nota dan latihan bagi memantapkan lagi kefahaman kamu. Nanti untuk soalan-soalan ni, cikgu akan send dekat WhatsApp. Kamu boleh rujuklah kesalahan yang kamu lakukan. Baiklah, berikan tepukan untuk diri sendiri kerana telah berjaya menyelesaikan semua aktiviti dan tugasan yang cikgu berikan. Tepuk pada diri kamu. Okey, sebelum berakhirnya kelas, cikgu nak minta seorang pelajar untuk rumuskan apa yang telah kita belajar. Boleh? Apa yang saya faham, yang kita belajar hari ni pasal kegemilangan Melaka kan. Faktor-faktor kegemilangan tu ada 3 iaitu kepimpinan raja, yang kedua sistem pentadbiran dan ketiga faktor sistem perundangan. Manakala dari segi aspek pula ada 5 iaitu aspek yang pertama empayan yang luas, yang kedua penyebaran agama Islam, yang seterusnya aspek pengurusan perdagangan, pusat perdagangan dan yang terakhir adalah ada aspek hubungan luar. Itu je yang rumusan saya. Baiklah, terima kasih Syakira. Okey, Sama.
Untuk keseluruhan pembelajaran hari ini, kita telah belajar mengenai kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Kita belajar mengenai faktor dan aspek. Seperti yang kawan kita terangkan tadi, Syakira, ada 3 faktor iaitu kepimpinan raja, sistem pentadbiran, sistem perundangan dan bagi aspek pula iaitu empayar yang luas, pusat penyebaran agama, pusat perdagangan dan yang terakhir pengurusan perdagangan. Semua jelas? Jelas cikgu. Jelas cikgu. Ada soalan tak untuk kelas hari ini? Tak ada cikgu. Baiklah, kalau semua dah faham dan jelas, kita akhirkan kelas pagi ini. Okey. Terima Terima kasih kasih cikgu. cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih.